tak payah tutup mic tak apa. Dua orang tak payah tutup mic tak apa. Dah juga. Baca doa bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ta'af alaina hikmataka wanshur alaina Yasir li amri walul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Amin. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Okey. Saya gak bisa masuk. Siapa ni? Luhai. Dah jam 4. Yang 4. Dah jam 4. Yang 3 siapa tak masuk? Tak ada apa dah kan? Ustaz dah bagi tahu dah kan? Ustaz dah post dah. Tu. Ustaz kasih link je. Okey semua tak apa. Kita sambung yang minggu lepas. Muka surat minggu lepas kita dah belajar apa? Adab menziarahi rakan kan? Kan? Hari ini kita masuk iaitu bercakap benar. Tengoklah buka buku teks muka surat 10 semua. Buka buku teks muka surat 10. Okey, kita tengok Bismillahirrahmanirrahim. Sekejap. Dah buka ke buku teks muka surat 10? Dah. Ni tajuk ni kita dah ulang kan? Ustaz kata itu kan? Kita dah ulang kan? Betul tak? Betul. Maryam dah ramai boleh tutup mic lah semua. Tutup mic. Dengan amal tutup mic. Okey, buka muka surat 10, kita akan ulang tajuk yang seterusnya iaitu tajuk akhlak lah. Akhlak ni kita katakan apa? Perbuatan yang baik lah. Yang kita kata berakhlak ni perbuatan yang mendatangkan kebaikan kepada diri kita dan diri orang lain. Nanti yang kita katakan orang yang berakhlak. Orang yang berakhlak ni perwatakan dia punya kebersihan dia. Tak kisahlah apa pun yang kata perbuatan yang menunjukkan kebaikan adalah perbuatannya. Ataupun kita panggil apa? Perangai dia pun jadi juga. Perangai tu masuk dalam akhlak juga. Kita punya percakapan termasuk dalam akhlak juga. Kita punya perbuatan termasuk dalam akhlak. Akhlak ni dia lebih kepada kehidupan yang apa? Kehidupan dalam apa kita panggil apa? Setiap benda yang dalam kehidupan kita. Yang mana yang berkaitan dengan perbuatan yang elok tu, itu dia makan sebagai akhlak. Tak kisahlah perbuatan, percakapan, makanan, minuman, kita apa lagi? Bercakap dengan orang, bermain. Ish. Kenapa tu? Itu dah meliputi semua akhlak. Salah satu ni tajuk hari ni kita belajar iaitu tajuk akhlak bercakap benar. Apakah yang dimaksudkan dengan akhlak ataupun apakah yang dimaksudkan dengan bercakap benar? Bercakap benar ni apa? Kita tengok muka surat 10. Bercakap benar ialah berkata-kata atau memberitahu kepada seseorang tentang sesuatu perkara dengan betul dan tidak mengandungi unsur pembohongan. Yang mana kata bercakap benar ni apa? Berkata-kata, bercakap atau memberitahu, bagi tahulah kepada seseorang, ke dua orang, ke tiga orang, kiranya bagi tahu orang lain lah tentang sesuatu perkara dengan betul. Yang tu adalah dimasukkan dengan bercakap benar dan tidak mengandungi unsur-unsur pembohongan. Maksud unsur-unsur pembohongan maksudnya apa? Kita katakan tokok tambah. Contoh, kita Maryam bagi tahu kata, nampak Razan, Maryam bagi tahu ustaz kata nampak Razan pergi tandas tadi, kan? Betul Razan pergi tandas tapi dia tokok tambah kata Razan pergi tandas tadi tapi sambil tu dia pergi makan, dia pergi tidur, dia pergi main. Nanti kita katakan unsur-unsur pembohongan. Kita katakan unsur-unsur tokok tambah lah. Razan pergi tandas tu dah betul dah tapi dia tambah lagi yang boleh mendatangkan unsur-unsur pembohongan. Yang tu dia makan sebagai tokok tambah. Itu adalah bercakap benar pengertian dia. Dan muka surat seterusnya
baca dalil kenapa kita kena kenapa kita sebagai umat Islam, kenapa kita kena bercakap benar. Apa? Kenapa? Berdasarkan dalil daripada apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalil daripada hadis lah, dalil bercakap benar. Daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birra wa innal birra yahdi ilal jannah." Maksudnya apa? Alaikum. Wajiblah kamu bercakap benar. Alaikum bisidqi ni maksudnya apa? Wajiblah kamu bercakap benar. Fa inna sidqa, kerana sesungguhnya sidqa, bercakap benar itu yahdi ilal birra, itu menuju kebaikan. Yahdi memberi petunjuklah kepada kebaikan, menuju kepada kebaikan. Dan wa innal birra, dan sesungguhnya kebaikan itu yahdi ilal jannah. Ni dia sedap. Wa innal birra yahdi ilal jannah, dan sesungguhnya kebaikan itu menuju ke syurga. Yang tu je kita nak tengok dia punya akhir pengakhiran dia. Menuju ke syurga. Yang tu adalah penghujung dia lah. Kata apa? Sesungguhnya bercakap benar itu menuju kebaikan. Lepas tu, dan sesungguhnya kebaikan itu menuju ke syurga. Riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kalau riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, kita punya apa? Sahihain. Sahihain. Dua orang yang sahih. Okay, nampak tu? Yang ni adalah dalil membuktikan kenapa kita perlu bercakap. Kenapa kita perlu bercakap benar. Ini adalah dalil-dalil dia lah. Okey, seterusnya. Dalil cakap benar kan. Kita tengok. Lepas kita dah tahu pengertian dia. Lepas kita dah tahu kenapa dalil kena bercakap benar. Kita tengok seterusnya muka surat 12. Fadilat dia. Ataupun kita katakan kelebihan kenapa kita bercakap benar. Kelebihan lah fadilat bercakap benar. Pertama, macam biasalah fadilat ni adalah kelebihan. Ataupun kita kata lebih kepada diredai. Fadilat yang pertama adalah diredai Allah dan Rasul. Diredai Allah dan Rasul. Diredai oleh Allah dan Rasul. Bila mana kita dapat keredaan Allah dan Rasul, maka kita punya kehidupan kita di dunia dan di akhirat akan menjadi lebih apa? Jadi lebih mudah, lebih diberkati, lebih dipermudahkan urusan, maka apa tu kita punya segala urusan akan dipermudahkanlah. Yang tu dia maksudkan dengan diredai oleh Allah. Kalau nak kata diredai, kalau kita dapat diredai oleh Allah dan Rasul di dunia ni, maka segala urusan kita di dunia ni, tak kisahlah apa pun pembelajaran kita, kita punya kefahaman kita punya urusan kita dengan orang lain akan dipermudahkan. Tapi kalau diredai oleh Allah dan Rasul di akhirat pula macam mana? Kita yang tu je, satu je, dapat masuk syurga, jannatul jannah, dapat masuk syurga. Yang tu yang kita nak kan. Yang kedua, mendapat pahala daripada Allah, mendapat pahala lah. Yang ketiga, disukai oleh guru dan ibu bapa. Macam biasa lah. Kita bila mana kita ni, orang tahu kita suka bercakap benar, maka orang akan lebih suka kepada kita. Melainkan orang tu suka bercakap bohong kan. Siapa nak suka kepada orang yang cakap bohong, betul tak? Kita sendiri tak suka, betul tak? Jadinya bila mana kita sendiri yang bercakap benar, maka orang-orang lain ataupun tak kisahlah siapa, contoh ibu bapa, guru dan kawan-kawan pun akan disukai oleh kita. Dia akan menyukai kita lah. Dan yang yang keempat, mendapat kepercayaan masyarakat. Ini boleh lah. Kalau kita ni
bila mana kita contoh kita tengok peristiwa apa Nabi Muhammad SAW kan. Nabi Muhammad ni terkenal dengan apa? Sifat al-amin kan. Amanah, bercakap benar. Walaupun zaman tu Nabi belum menerima wahyu lagi, tapi orang-orang kaum Quraisy memanggil Nabi gelaran apa? Al-amin. Sebab apa? Nabi sentiasa bercakap benar. Jadi apa-apa mereka akan memberi mereka akan memandang mulia kepada Rasulullah SAW. Sebab apa? Dengan ini salah satu contoh bercakap benar. Maka kita akan apa? Mendapat kepercayaan masyarakat. Bukan cakap masyarakat. Kalau kita ke bidang lebih besar politik ke kan, kita lebih besar, kita jadi ketua, kita jadi presiden negara ke, maka bila mana kita sentiasa bercakap benar, maka orang-orang akan memberi kepercayaan kepada kita. Bila mana orang memberi kepercayaan kepada kita, maka kita kena menunaikan tanggungjawab kita dengan apa? Membuat apa yang orang percaya kita. Contoh, kita contoh orang bagi amanah kat kita kan, orang kata simpanlah duit ni kejap kan, dia kata simpan, tolong simpan basikal ni kejap, saya nak keluar kejap. Kita simpanlah, maksudnya kita tolong jagakan dia lah. Itu adalah kita kena, bila mana orang percaya kita kena laksanai ataupun kita kena buatlah apa yang dia percaya kat kita tu. Yang tu adalah kita katakan kelebihan kita kalau kita bercakap benar. Yang terakhir, hubungan silaturahim akan menjadi lebih erat. Betul lah ni, sebab apa? Bila mana orang percaya kat kita kan, orang selalu hubungan kita dengan orang akan menjadi lebih erat. Betul lah tu. Sebab apa? Orang percaya kita pun percaya orang. Jadinya tak ada persengketaan sesama orang. Betul tak? Kita tak ada persengketaan dengan orang. Cuba kalau kita suka bohong. Agak-agak gaduh tak gaduh? Mesti gaduh punya kan? Jadinya sebab tu kita dapat mengeratkan hubungan silaturahim dengan kalau kita bercakap benar. Okey, yang seterusnya. Akibat bercakap bohong. Ni akibat pula bercakap bohong. Dimurkai oleh Allah dan Rasul. Bila mana Allah murka kat kita. Kalau kita tengok balasan kat dunia saja, kita punya urusan Allah tak berkat kan, jadinya kehidupan kita ni akan jadi tunggang langgang lah. Yang nu tak kena, ni tak kena, nu tak kena, ni tak kena. Jadinya bila mana Allah tak redha kan, bila mana Allah murka dengan kita, kehidupan kita sendiri di dunia ni pun dah jadi kita kata tunggang terbalik. Tunggang langgang kita, tunggang langgang lah. Buat kita pergi makan pun tak kena, kita pergi nak tidur pun tak boleh tidur. Macam-macam kita punya hati sentiasa tak tenang. Bila mana Allah murka dengan kita. Kalau yang tu kat dunia, kalau dekat akhirat lagilah. Jadinya jawapan apa? Balasan dia neraka lah. Kita kata Allah lempar kita kat neraka lah. Kat dunia Allah murka, dekat akhirat Allah lempar kita dekat neraka. Yang kedua, mendapat balasan mendapat balasan seksa di dunia dan di akhirat. Dibenci oleh ibu bapa dan guru. Betul lah. Bila mana ibu bapa, bila mana kalau kita suka cakap bohong, semua orang tak suka kita. Kalau contohlah kita lalu tepi dia, dia tu yang suka cakap bohong tu kan, dia tu yang suka cakap bohong, kita akan selalu dengar lah macam tu. Maka dibenci oleh ibu bapa, guru, dan bukan sekat guru, rakan-rakan pun benci dengan dia. Orang tak kenal pun benci dengan dia. Sebab apa? Suka bercakap bohong. Tidak dipercayai masyarakat. Siapa nak percaya orang yang suka bohong kan? Takkan masyarakat nak letak dia kata. Contoh orang datang, tolong jaga basikal saya kan? Tengok silap kita yang pergi curi kan? Jadinya salah lah. Sebab tu kita perlu bercakap benar untuk mempercayai, untuk kita mengukuhkan kepercayaan orang terhadap kita. Dan yang terakhir, merenggangkan hubungan silaturahim. Betul lah, kalau kita suka cakap bohong, macam saya tadi lah, persengketaan atau pergaduhan sering terjadi bila mana jika kita bercakap dengan bohong. Sebab apa? Kita bohong yang ni, orang akan jadi tak puas hati dengan kita lah kan. Dia suka bohong, orang akan marah dengan kita kan. Jadinya dia dapat merenggangkan hubungan silaturahim. Tajuk ni kita dah belajar kan. Ustaz ulang. Ifah masuk, siapa lagi? Ahmad Darwish, Omar Qayyum, Ifah, Maryam, Syamir, Razan, Uwais. Okey, seterusnya.
Lakukan cara murid lakunkan. Tanya aktiviti. Tak boleh tengok sini. Tengok, tahukah anda diam lebih baik daripada bercakap pada perkara yang tidak berfaedah dan tidak mustahak. Sebab tu kata tu, diam ni lebih baik daripada bercakap perkara yang, sebab apa, kita tahu bila mana kita bercakap ni, maka percakapan kita tu akan lebih kepada benda-benda yang tak faedah. Melainkan dalam majlis ilmu, kita cakap benda-benda yang kita bincang ke benda-benda ilmu kan. Kalau kita tahu kita ni jenis yang macam akan bercakap yang berperkara-perkara yang sia-sia, maka kita kenalah lebih baik kita berdiam daripada kita bercakap. Sebab kita tahu kita ni macam mana, kalau kita cakap ni, kita cakap ilmu ke, kita cakap benda mengarut ke, kita cakap benda-benda yang tak berfaedah ke. Kalau kita tahu kita ni jenis macam suka cakap benda-benda yang tak berfaedah, maka lebih baik kita berdiam. Kerana apa? Dapat mengurangkan perbuatan-perbuatan yang berdosa dan dapat apa? Dapat menjaga kita punya keimanan dan jaga kita punya pahala kita lah. Dan yang seterusnya daripada Abu Syarih Al-Adawi Al-Khaza'i Al-Ka'bi. Siapa nak masuk? Tak ada dah. Daripada Abu Syarih Al-Adawi Al-Khaza'i Al-Ka'bi radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqlul khairan." Apa? Bunyi apa tu? Apa bunyi tadi? Man kana yu'minu billah. Man kana yu'minu billah maksud apa? Sesiapa yang beriman kepada Allah billahi wal yaumil akhir dan hari akhirat, falyaqul khairan. Falyaqul, maka hendaklah dia bercakap perkara yang baik. Falyaqul khairan. Hendaklah dia cakap perkara yang baik. Falyaqul ni maksudnya hendaklah dia bercakap khairan, perkara yang baik. Wa au layasmut. Maksud layasmut apa? Maria pergi mana? Talib. Au liyasmut. Apa? Liyasmut tu apa? Atau berdiam diri sahaja. Yang ni adalah hadis daripada Nabi SAW melalui Abu Syarih Al-Adawi Al-Khaza'i Al-Ka'bi. Man kana yu'minu billah, siapa yang beriman kepada Allah, dengan Allah dan hari akhirat, falyaqul khairan, hendaklah dia bercakap perkara yang baik, au liyasmut. Maksud dia atau dia berdiam diri sahaja. Macam saya kata, kalau kita ni tahu kita ni mulut banyak, kita tahu kita ni suka cakap benda-benda yang tak berfaedah, maka lebih baik kita berdiam diri sahaja. Nak cakap banyak boleh, jadi penceramah. Boleh cakap banyak. Radio ke apa, DJ radio ke apa. DJ radio pun banyak cakap-cakap tak berfaedah. Dan seterusnya. Habis dah. Riwayat Bukhari dan Imam Muslim. Habis dah lah. Ni. Surat terakhir. Sentiasa menghayati sifat benar Rasulullah SAW. Sebab tu kita tengok apa kita belajar apa? Sifat wajib ada pada Nabi apa? As-sidqu, bercakap benar. Tu adalah satu sifat yang wajib bagi para Nabi. Pertama as-sidqu, yang kedua apa? Tabligh, fatonah, apa semua tu kan. As-sidqu adalah merupakan salah satu sifat wajib yang wajib bagi para Nabi, para Rasul lah. Yang kedua, sentiasa bercakap benar tidak kira masa dan di mana berada. Tak kisahlah kita cakap apa, ada yang kata white lie tu. Sentiasa kita hendaklah sentiasa bercakap benar walau macam mana pun situasi kita dikehendaki untuk
bercakap dengan benar. Berfikir sebelum bercakap. Yang ni yang penting ni. Berfikir sebelum bercakap. Apa-apa nak bercakap, kita kena fikir dulu. Apa kita cakap kalau kita fikir, aku cakap macam ni betul ke tak? Kalau aku cakap macam ni, dia sakit hati ke tak? Kalau aku cakap macam ni, datang dosa tak kat aku? Kalau aku cakap macam ni, boleh ke? Kita kena banyak berfikir. Kalau kita nak bercakap, kita kena mesti berfikir dahulu. Sebab tu kita kena katakan, bercakap, berfikir sebelum bercakap. Bercakap, sebab tu ada apa? Kita katakan ada pantun tu, terundur perahu boleh diundur. Terundur kata, penumbuk makan kan. Contoh macam tu lah. Sebab apa? Mendatangkan mulut lah. Apa tu? Telajak perahu boleh diundur. Telajak mulut badal binasa. Macam tu lah. Sebab tu dia kata mulut ni memainkan peranan penting. Sebab tu kita digalakkan kita untuk berdiam diri ataupun bercakap perkara-perkara yang kebaikan yang memberi faedah sahaja. Okey, tengok pepatah Melayu. Berani kerana benar, takut kerana salah. Pantun Melayu, siakap senohong gelama ikan duri. Bercakap bohong, lama-lama mencuri. Wallahu a'lam. Yang ni je lah kita punya tajuk kita, iaitu bercakap benar. Nanti kamu kena ambil tahu pengertian dia penting. Pengertian dia penting. Bercakap benar ni apa, dalil dia kalau boleh hafalan nanti boleh baca-baca je. Ingat-ingat tu fadilat dia, akibat dia, yang tu sahaja. Latihan buka buku akhlak, tapi Razan kata semua dah siap. Kamu semua buka buku latihan, tengok buku. Muka surat Razan kata dah siap semua, tapi yang lain tak tahulah. Muka surat 9, 10, 11, 12, 13. Mana lagi yang tak siap? Razan dah siap semua dengan Ammar. Yang lain dah siap ke belum? Mariam dah siap? Siap sampai muka surat 36. Omar dah siap ke? Ifah dah siap ke? Muka surat 9 sampai muka surat 13. Cuba cek. Dah siap, tak ada kerja sekolah, tak apa dah kot. Betul tak? Omar dengan Ifah cek. Misteri tu siapa pula dah? Siapa misteri tu? Syamil siap ke? Saya dah siap. Bagus. Misteri siapa misteri? Ama. Nama misteri. Misteri. Dia elok-elok dah letak nama Ama. Siapa lagi tak siap? Mariam dah siap. Uwais dah siap ke Uwais? Syamil dah siap. Imam Muhammad. Buka lah kamera nak tengok muka. Imam Muhammad dah siap ke? Imam Muhammad. Syamil dah. Muka surat 9 sampai 13. Imam Muhammad. Syamil dah siap? Dah. Syamil dah siap? Uwais? Uwais ada ke tak ada ni? Ustaz tak apalah, semua dah siap dah kot. Nantilah. Kita sebabkan kita dah ulang, jadinya kita punya banyak dah buat latihan lah, betul tak? Tak apalah, kita tak ada kerja sekolah lah minggu ni. Akhlak. Allahu a'lamu bisawab. Baca doa habis belajar semua. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Iman buka kamera nak tengok muka awak. Iman. Imam Muhammad. Siapa? Rafael tak datang. Sama-sama. Kerja sekolah tak ada tau. Razan, Mariam apa semua. Ifah tak ada kerja sekolah. Apa Ustaz? Tak ada kerja sekolah. Kenapa? Kerja sekolah tak ada. Okey. Okey, Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Terima kasih. Sama. Iman. Pergi cepat pergi, dan lagi nak tidur ni. Cepat pergi tidur.
Mana ada yang tidur? Ustaz kata pergilah tidur. Yang lain, okey, yang lain pergi tidur.